Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini ialah, adakah benar Tun Mahathir Mohamad akan menggantikan semula Muhyiddin di Parti Bersatu? Persoalan ini mula timbul sejak kemarin apabila ada satu berita dalam Harapan Daily menulis Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin. Itu kata-kata Puan. Ianya telah menjadi buah mulut apabila mereka kata, adakah Tun Mahathir Mohamad akan datang semula ke Parti Bersatu menjadi penyelamat kepada Parti Bersatu? Ada juga yang bertanya, adakah Tun Mahathir akan kembali semula menerajui Parti Bersatu kerana kegagalan Muhyiddin Yassin untuk menjaga dan mempertahankan ahli-ahli parlimen dalam Parti Bersatu. Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin, kata Puan. Apa pendapat anda? Adakah anda sependapat dengan Puan Zarkasi? Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat lebih relevan berbanding Tan Sri Muhyiddin Yassin menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi. Beliau berkata Mahathir dilihat lebih relevan kerana ahli politik berusia 98 tahun itu dilantik menjadi penasihat 4 negeri di bawah PAS, iaitu SG4. Muhyiddin kecewa dan terpinggir. Ramai yakin kenyataan Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu, agar Muhyiddin dan Najib bekerjasama adalah arahan Muhyiddin. Dia rasa terdesak. Dia mahu dirinya dilihat kekal relevan. Apapun Muhyiddin tak perlu main wayang, kata Puan. Jangan bermimpi untuk bekerjasama dengan Najib. Semua orang tahu dia tak ikhlas dan jujur, kata Puan. Memang Muhyiddin sudah tidak relevan, tulisnya di Facebook hari ini. Untuk rekod, Tun Mahathir Mohamad pernah mentadbir negara sebanyak 2 kali, iaitu sebagai Perdana Menteri keempat dan yang ketujuh. Beliau mengulas jawatan Perdana Menteri pada 1981 hingga 2003, manakala menjadi Perdana Menteri yang ketujuh dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sebelum terjadinya langkah Sheraton. Dalam perjalanan politik Muhyiddin pula, beliau juga pernah memegang jawatan sama, iaitu Perdana Menteri dengan Mahathir, iaitu sebagai Perdana Menteri yang ke-8 dari tahun 2020 hingga 2021. Tapi ada netizen kata itu pun melalui langkah tebuk atap. Hari ini FMT melaporkan pemimpin UMNO menolak kemungkinan Najib dan Muhyiddin akan bekerjasama semula disebabkan permusuhan panjang antara mereka. Menurut dua pemimpin yang enggan dinamakan itu, orang ramai tidak patut percaya cakap-cakap berhubung kemungkinan kedua-duanya bekerjasama semula. Seorang pemimpin menyifatkan ia sekadar cubaan bersatu untuk meningkatkan kelayakannya. Kekuatan mereka semakin merosot kerana lebih ramai ahli parlimen bersatu berikrar menyokong Anwar Ibrahim. Mereka takut PAS hilang kepercayaan kepada mereka, katanya. Mungkin mereka percaya dengan menggembar-gemburkan kemungkinan Muhyiddin dan Najib bekerjasama semula, mereka boleh memastikan PAS kekal dalam Perikatan Nasional PN, katanya. Pada 4 November lalu, penyokong Najib atau dikenali sebagai Bosku meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Muhyiddin membuka lambaran baharu dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan, Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor 1 negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Beliau menyuarakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe
Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar yang berlaku terhadap 4 ahli parlimen yang telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Parti Bersatu. Disangkakan ianya sudah berakhir, ianya sudah menunjukkan segala-galanya. Namun nampaknya ianya menjadi lebih pedih kepada Parti Bersatu dan khususnya Perikatan Nasional. Ini pasti berita yang paling menyedihkan sekali yang diterima oleh Perikatan Nasional. Manakan tidak, bayangkan hari ini disahkan 4 ahli parlimen bersatu mahu tukar tempat duduk di Dewan Rakyat. Makna kata, mereka ini tidak keluar parti, tetapi mahu tukar tempat duduk ke mana? Ke kawasan kerajaan. Itu yang dinyatakan oleh speaker. Saudara-saudara, 4 ahli parlimen bersatu yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim memohon agar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat ditukar. Mereka adalah Zahari Kecik, Jeli, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan dan Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang. Yang di Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul berkata, dia telah menerima surat daripada mereka berkenaan perkara itu hari ini. Bercakap dalam sidang media di Parlimen hari ini, Johari berkata, dia akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat sebelum membuat keputusan. Saya akan hubungi mereka ketika di Fawali. Akan ada pertemuan tak rasmi. Tengok macam mana. Saya baru terima surat, katanya, hari ini. Seperti ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dia tak mahu duduk di sebelah kerajaan dan minta tempat duduk yang lebih selesa. Macam keluarga, dulu mereka tidur di bilik tidur. Sekarang mereka pindah ke ruang tamu seluruh Johari. Sementara itu, Johari berkata kedudukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan rasuah hari ini tidak akan berubah. Kata Johari, selagi ahli parlimen Muar itu belum menghabiskan proses undang-undang yang ada, dia tidak perlu mengosongkan kerusinya. Saya rasa dia ada 2 mahkamah lagi yang belum selesai dan boleh digunakan bagi merayu. Katanya merujuk kepada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Pagi tadi, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga Presiden muda didapati bersalah atas pertuduhan pecah amanah, penyelewengan harta benda dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana bersatu bernilai 1.12 juta ringgit Malaysia. Syed Saddiq merupakan bekas Ketua Pemuda Bersatu. Bagaimanapun, Hakim Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk menangguhkan pelaksanaan semua hukuman tersebut sementara menunggu kesnya yang dirujuk ke Mahkamah Rayuan. Ada beberapa komen daripada netizen tentang isu pada petang ini. White Goat menulis, PN PAS tak ada masa depan, terutama ketua-ketua Parti Perikatan Nasional PAS. Letak jawatanlah, kata mereka. Orang kau sendiri, ludah muka kau, kata mereka. White Goat tulis seperti itu. Mr. Sakau tulis, dengarlah nasihat Tuan Penasihat, tukar tempat duduk konon supaya Perdana Menteri ke-10 tak cukup 2/3 majoriti parlimen. Sekarang sendiri malu, kata Mr. Sakau. Usup Gorgon mengatakan, simpan muka pengkhianat ini elok-elok. Nanti PN pun tak akan angkat hangpa 5 tahun lagi sebagai ahli parlimen, kata Usup. Apa pendapat anda tentang isu dan permintaan 4 ahli parlimen ini yang telah pun mahu memohon tukar tempat duduk di Dewan Rakyat? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma.
Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di mana Tun Mahathir ketika Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta dan sebatan 2 kali. Ramai netizen yang bertanya kepada saya, kata mereka, di mana Atok? Kerana kita tahu salah seorang menti kepada Tun Mahathir Mohamad dalam era politik moden ini ialah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Boleh kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu ialah seperti anak angkat politik Tun Mahathir. Kalau dilihat dalam sejarah politik Malaysia ketika langkah Sheraton berlaku, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman antara orang yang tidak menyokong Muhyiddin Yassin ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Apa yang dilakukan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada waktu langkah Sheraton ialah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengikut langkah Tun Mahathir, tidak menyokong Muhyiddin Yassin. Apa yang dilakukan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ialah beliau menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan akhirnya dia menubuhkan Parti Muda. Dilihat pada waktu itu, ianya menjadi tekanan kepada Muhyiddin Yassin. Sehingga kan selepas daripada insiden tersebut, beberapa perkara mula berlaku, terutama ketika Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak lagi menjadi ahli Parti Bersatu bersama dengan Tun Mahathir Mohamad. Disitulah bermulanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terjebak kepada insiden tuduhan menyalahguna harta dan juga telah pun disiasat berkaitan dengan uang armada. Dan akhirnya beliau didapati bersalah dan dihukum penjara baru-baru ini. Menjadi persoalan netizen sekali lagi ialah di mana Tun Mahathir Mohamad ketika ini. Apa peranan Tun Mahathir Mohamad terhadap kekalahan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di penjara di mahkamah itu? Adakah selepas ini Tun Mahathir akan berdiam diri? Kerana selepas 3 hari Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhi hukuman penjara sehingga ke hari ini Tun Mahathir belum lagi bersuara, belum bercakap apa-apa, belum lagi pun mempertahankan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ada yang bertanya, yang paling luar biasa pertanyaan itu ialah, adakah Tun Mahathir Mohamad akan mengambil alih Parti Muda? Dan adakah Tun Mahathir Mohamad akan membantu untuk menjadian dan penerusan hayat kepada Parti Muda tersebut? Saudara-saudara sekalian, adakah kalau Tun Mahathir bersuara dan membantu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, adakah itu akan menjadi petanda bahawa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan ada harapan untuk dapat dibebaskan daripada hukumannya? Saudara-saudara sekalian, pada pendapat anda sebelum kita berpisah, layakkah Tun Mahathir Mohamad mengambil alih Parti Muda tersebut? Dan sejauh mana masa depan Parti Muda dapat dipertahankan dengan munculnya Atok? Dan kita tunggu apakah komen daripada Tun Mahathir Mohamad atas hukuman yang diterima oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini ulasan yang paling anda tunggu-tunggu dan ini adalah ulasan yang paling anda mahukan. Beberapa hari yang lepas kita sudah ketahui tentang keputusan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta.
Menjadi persoalan besar ialah bukan sahaja kerana kenapa Syed Saddiq Said Abdul Rahman satu-satunya ahli parlimen yang pernah dijatuhi hukuman penjara dengan sebatan sebanyak 2 kali. Juga menjadi polemik hari ini ialah apabila mereka bertanya, mampukah Syed Saddiq Said Abdul Rahman menerima sebatan 2 kali tersebut? Kata mereka, ada juga yang mengharapkan supaya hukuman sebat tersebut dapat dibatalkan untuk ahli parlimen tersebut kerana tindakan sebat itu, kata mereka, cukup memalukan dan takut-takut nanti Syed Saddiq Said Abdul Rahman tidak mampu untuk menerima atau menghadapinya. Selain daripada itu, yang menjadi persoalan besar ialah apa nasib Parti Bersatu selepas Syed Saddiq Said Abdul Rahman dijatuhi hukuman dan telah pun letak jawatan sebagai Presiden Parti Muda. Kali ini yang menjadi persoalan ialah siapa yang akan menggantikan beliau. Kerana kita tahu, kalaupun tidak 100%, Parti Muda banyak bergantung kepada identiti dan juga kekuatan pengaruh Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Makna kata, tanpa Syed Saddiq Said Abdul Rahman, Parti Muda adalah parti yang tidak akan boleh hidup ataupun sudah mati di tengah jalan. Lagi pula, pengganti Syed Saddiq Said Abdul Rahman di Parti Muda, kalaupun beliaulah yang menggantikan, akan dilihat tidak mampu menukar identiti ataupun menukar credibility serta kebolehan Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Oleh sebab itu, ada mula bertebaran di media sosial siapa yang bakal menggantikan Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Perkara pertama yang menjadi jangkaan ramalan para netizen, penganalisis politik dan pengikut politik Malaysia ialah mereka menjangkakan Khairi Jamaluddin mungkin akan mengambil alih jawatan tersebut. Mereka mencadangkan Khairi Jamaluddin sebagai pengganti Presiden Parti Muda, memandangkan dengan alasan Khairi Jamaluddin merupakan pemimpin yang mempunyai kredibiliti, mempunyai kebolehan seperti Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Ditambah pula, memang Khairi Jamaluddin masih muda. Selain daripada itu, Khairi Jamaluddin juga diketahui tidak mempunyai parti sehingga ke waktu ini. Khairi tak punya parti untuk bertanding pada PRU akan datang. Oleh sebab itulah, ramai yang menjangkakan atau mencadangkan biar Khairi saja yang mengambil alih Parti Muda tersebut. Ada yang menjangkakan kalau Khairi mengambil alih jawatan Parti Muda tersebut, maka mereka menganggap bahawa Parti Muda mungkin akan mengalami transformasi yang besar dan dapat meraih sokongan daripada golongan muda. Memandangkan pada waktu ini, Khairi Jamaluddin mempunyai penyokong dan pengikut daripada golongan muda yang amat ramai. Kita tak boleh menafikannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat anda? Adakah anda bersetuju bahawa Khairi Jamaluddin patut mengambil alih Parti Bersatu tersebut selepas presidennya iaitu Syed Saddiq Said Abdul Rahman meletakkan jawatan? Hal ini kerana kita tak boleh nafikan bahawa parti itu, iaitu Parti Muda, amat sayang ataupun sia-sia kalau tidak ada yang berusaha untuk menghidupkannya semula. Atau dengan kata lain, janganlah biarkan parti yang sudah mula bertapak ini untuk hilang begitu saja. Kerana sesuai seperti yang dikatakan oleh seorang penulis blog yang terkenal iaitu Sahbuddin.com. Sahbuddin menulis, beliau kata, habis Syed Saddiq Said Abdul Rahman, habislah juga muda. Syed Saddiq Said Abdul Rahman habis, muda pun habis. Oleh sebab itulah, apakah yang sepatutnya berlaku pada pendapat anda? Siapa yang patut menggantikan beliau? Dan adakah Khairi Jamaluddin layak untuk mengambil tindakan tersebut? Sila tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini.